Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang berada di rumah? Ustazah Razwin doakan semoga semuanya sehat walafiat. InsyaAllah. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sirah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat keredaan dan keberkatan daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sirah tahun 4, kita masih berada dalam tajuk Peperangan Badar Al-Kubra. Di sini suka Ustazah ingatkan bahawa Peperangan Badar Al-Kubra berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Justru itu hari ini kita akan masuk tajuk kecil iaitu peristiwa Peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Badar Al-Kubra ini berlaku di antara tentera Islam Madinah dan tentera kafir Quraisy Mekah. Tentera Islam Madinah diketuai sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam memperjuangkan tenteranya seramai 313 orang, yang mana 82 merupakan muhajirin dan 231 merupakan daripada golongan Ansar. Muhajirin bermaksud orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala Ansar, orang yang berada di Madinah yang membantu orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Manakala tentera kafir diketuai sendiri oleh Abu Jahal bin Hisham dan mereka memperjuangkan tentera seramai 1,000 orang yang terdiri daripada orang-orang kenamaan dan pembesar-pembesar Quraisy Mekah yang terkenal. Apabila kedua pihak tentera bertemu di Lembah Badar, maka berlaku cabar-mencabar, iaitu 1 lawan 1 antara panglima perang Islam dan kafir Quraisy Mekah. Jadi di sini Islam memperjuangkan 3 orang panglima Islam. Begitu juga dengan wakil kafir Quraisy Mekah. Mereka juga menghantar wakil kafir Quraisy selamai 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Ubaidah bin Al-Haris untuk berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah. Mereka pun bertempur, berlawan sesama sendiri. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah daripada kafir Quraisy terbunuh. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib untuk berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka pun bertarung, berlawan dan akhirnya Syaibah pun terbunuh. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk bertarung dengan Al-Walid bin Utbah. Mereka pun berlawan dan bertarung dan akhirnya Al-Walid bin Utbah pun tersungkur, terbunuh. Dan ini merupakan petanda yang baik buat tentera Islam kerana pertarungan 3 orang ini dimenangi oleh pihak Islam. Setelah ketiga panglima Quraisy musyrikin tewas, Abu Jahal segera merempuh ke arah tentera Islam. Lalu berlakulah pertempuran yang hebat. Ketika ini masing-masing memperjuangkan agama masing-masing. Islam memperjuangkan agama Islam, kafir Quraisy pun memperjuangkan agama mereka. Berikutan dalam pertarungan itu,
Dalam pertempuran yang hebat ini, Abu Jahal bin Hisham turut terbunuh. Orang yang bertanggungjawab membunuh Abu Jahal bin Hisham merupakan pemuda, pemuda yang masih remaja. Mereka ini merupakan adik-beradik, dua orang yang membunuh. Mereka merupakan golongan Ansar. Mereka ini memang mempunyai cita-cita ingin membunuh Abu Jahal sendiri kerana mereka tidak menyukai Abu Jahal yang seringkali menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Badar berakhir dengan kemenangan besar di pihak tentera Islam. Ini apabila jumlah tentera kafir terkorban seramai 70 orang dan ini merupakan bilangan terkorban yang besar ataupun banyak berbanding dengan jumlah Islam yang syahid seramai 14 orang. Mereka yang 14 orang ini memang dijamin syahid dan masuk syurga. Antara tokoh Islam dalam Perang Badar yang menyertai peperangan Badar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Az-Zubair bin Al-Awam dan Ubaidah bin Al-Haris. Mereka ini memperjuangkan hingga ke hujung nyawa dalam peperangan Badar Al-Kubra. Hasil kemenangan pihak Islam, maka 70 orang musyrikin menjadi tawanan. Apabila selesai berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya tentera-tentera Islam, tentera kafir Quraisy juga turut dikebumikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang kafir bergelimpangan. Apabila selesai berperang, selesai segala-gala urusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergeraklah pulang ke Madinah dengan membawa 70 orang musyrikin yang ditawan. Apa yang dilakukan terhadap 70 orang musyrikin yang ditawan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat bagi memutuskan cara layanan terhadap tawanan perang ini. Jadi di sini ada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cuba memberi cadangan. Pertama, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau mencadangkan agar semua tawanan tadi yang 70 orang itu dihukum bunuh. Itu cadangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Manakala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencadangkan agar tawanan ini dikenakan tebusan. Tawanan kaya dikehendaki membayar tebusan sebanyak 1,000 hingga 4,000 dirham. Tawanan yang berkemahiran dikehendaki mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai. Dan yang terakhir, tawanan yang miskin dikehendaki membuat perjanjian untuk tidak memerangi Islam. Jadi dua cadangan ini, mana satu yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cadangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah cadangan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka ini sudah selesai melunaskan tebusan, mereka pun bolehlah balik semula ke Mekah. Dan di Mekah mereka menceritakan bagaimana layanan orang Islam begitu baik terhadap mereka. Dan ini dapat menambat hati orang-orang kafir Quraisy agar terbuka hati untuk menerima ajaran Islam. Hasil daripada peristiwa peperangan, di sini Ustazah
bacakan kesan dan iktibar daripada peperangan Badar Al-Kubra. Yang pertama, tentera Islam mula digeruni oleh musuh. Yang kedua, orang kafir mula tercabar dan berasa malu. Dan yang ketiga, pengaruh dan kekuatan orang kafir bertambah lemah. Dan seterusnya, umat Islam semakin dihormati dan mulia. Dan yang terakhir, pengaruh Islam terus berkembang di semenanjung Arab. Dalam kisah ini, bersyukurlah dengan nikmat kemenangan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman semua, dalam peperangan Badar Al-Kubra ini, Allah Subhanahu wa taala turut membantu orang-orang Islam. Doa merupakan salah satu senjata bagi orang Islam. Dengan ini kita sebagai orang Islam digalakkan untuk sentiasa berdoa. Kemenangan akan diperolehi jika kita bersungguh-sungguh. Ini Ustazah boleh kaitkan dengan kesungguhan murid-murid. Jika belajar bersungguh-sungguh, pasti beroleh ilmu yang banyak dan kita akan mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan Ustazah berkaitan dengan peristiwa peperangan Badar Al-Kubra dan kesan dan iktibar peperangan Al-Kubra. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang dan semoga semuanya mendapat manfaat daripada kisah yang Ustazah kongsikan kepada semua murid. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.